وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم آمين. Alhamdulillah, pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua berada di dalam rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala serta kita mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikasihi Tuan Imam, anak anda Imam, terusnya kepada tuan-tuan, ayah ibu, para jemaah rahimakumullah ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi diberi ruang dan peluang untuk sama-sama kita menghirup udara Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan yang datang kali ini adalah Ramadan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Ramadan datang kepada kita dengan satu visi yang cukup tinggi yang telah dinyatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang kita sering baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat yang kita bacakan selalu, Allah Ta'ala sebut kepada kita, wahai orang-orang yang beriman. Allah hantar mesej kepada kita di dalam Al-Quranul Karim. Mesej kita, kalau jumpa mesej daripada seseorang, tentu kita akan buka dan sebagainya. Kita tengok apa mesej yang nak disampaikan dan sebagainya. Tapi ini mesej bukan daripada manusia, bukan daripada makhluk, tetapi datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berkata pada kita, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu mendapat satu status yang Allah Ta'ala sebut sebagai visi, ultimate goal, matlamat utama kita, iaitu mendapat keredaan Allah, menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah ibu, para jemaah rahimakumullah ta'ala sekalian, setelah kita berpuasa selama, mungkin kalau umur kita 50 tahun, kita puasa mungkin dah 40 tahun lebih kurang. Kalau umur kita 60, mungkin 50 lebih dah kita berpuasa. Ataupun kita puasa lebih dah 60 tahun lebih dah kita berpuasa secara bulan setiap Ramadan. Tetapi kita bertanya kepada diri kita, apakah Ramadan yang kita lalui itu adalah Ramadan yang benar-benar kita dapat capai satu status al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau tak sampai lagi, kita kena usaha sampai-sampai. Allah Ta'ala sebut pada kita, Ramadan datang kepada kita. Kita lihat mungkin muzakir pentazkirah yang sebelum ini dah beri pada kita banyak dah, penuh dalam kepala kita dah. Cuma saya tumpang sikit menambah berkongsi dengan ayah ibu para jemaah sekalian. Yang Allah Ta'ala sebut pada kita, Ramadan datang kepada kita satu mesej, iaitu Ramadan datang kepada kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Bila sebut muttaqin, orang bertakwa, kita kena lihat Ramadan ataupun puasa ini, ataupun disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita selalu dengar, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man qama Ramadan, barang siapa yang mendirikan Ramadan, atau dalam hadis yang lain dia kata man shama Ramadan, barang siapa yang mendirikan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan dengan penuh pengharapan kepada rahmat Allah, maghfirah Allah, ganjaran Allah, maka akan diampunkan segala dosanya yang telah lalu. Nak sebut pada kita Ramadan datang pada kita, disebut takwa dan juga disebut terampun segala dosa. Satu mesej yang saya nak petik pada ayah ibu sekalian, iaitu bila kita sebut, kita buat
perkaitan di antara la'allakum tattaqun dengan hadis Nabi ini. Satu mesej yang dapat dalam kepala kita ialah kita fikir bagaimana nak sampai kepada orang yang bertakwa, maka kita kena fikir menu. Masuk dalam bulan Ramadan, kita fikir ni menu kita ni, menu dalam bulan Ramadan. Kita tulis dah aku semua makan dah. Makan dah ikan kasam pun makan dah, hak lu makan dah, mertabak pun tiap petang makan dah, hak lu makan dah, hak ni makan dah. Lu fikir nak makan apa lagi ni? Dia kata nak cemuih dah nak makan ni, tukar nak makan apa pula? Inilah yang selalu terfikir dalam minda kita nak makan apa. Hari ni makan dah, esok nak tukar nak makan apa pula? Menu-menu yang kita susun pada bulan Ramadan. Tetapi kita lihat Ramadan datang pada kita, disuruh kita susun. Bukan menu itu yang sebenarnya. Menu yang Allah Ta'ala sebut pada kita, menu yang Allah Ta'ala sebut pada kita ialah bukan menu jasmani, bukan menu makanan, tetapi menu ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita sebut abid, sudah sebut ibadah maknanya perhambaan kita kepada Allah. Datang daripada kalimah abdun. Abdun mana hamba. Kalau ibadah ni kita sebut ibadah perhambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita jadi Ramadan ini menjadi hamba yang sebenar, yang kita isi Ramadan kita dengan menu-menu ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menu kita apa tuan-tuan? Menu kita semayang 20 rakaat. Ni semayang 8 cerah dah. Subhanallah. Bukan tak boleh semayang 8, boleh tuan-tuan, tak ada masalah. Tapi zaman Rasulullah dulu sampai habis satu Quran. Ini bukan nak kata pada tuan-tuan tempat lain dan tempat ni insya-Allah tak ada. Subhanallah. Jadi kita semayang dengan kita semayang jemaah, dengan kita semayang tarawih. Tarawih tuan-tuan, tarawih ni maksud dia kita santai, kita berehat-rehat, santai, mudah faham, bahasa mudah, santai. Ini semayang, kami semayang 7 minit saja. Subhanallah. Masuk dalam YouTube, masuk macam-macam. Bangga pula semayang 7 minit. 7 minit lah kita bahasa Malaysianya. Tapi nak sebut pada kita semayang dengan laju dia. Bukan semayang tu tarawih, bukan rehat-rehat. Tapi semayang terburu-buru. Rugi tuan-tuan. Jadi kita nak sebut pada kita, kalau tadi anak anda jadi imam, dia baca Allahu Akbar, cukup sonok dan dengar. Kita dah kata, selamat dah malam ni. Selamat dah. Subhanallah, hati kita ni gelepak. Gelepak sebab apa? Kita dengar ayat Allah Ta'ala tu, kita rasa resah. Something wrong berlaku dalam hati kita tuan-tuan. Bukan nak kata pada tuan-tuan, kita semua termasuk saya. Kalau kita rasa bersepa, rasa tak seronok, rasa rimah, cemas sebagainya, ada sesuatu benda yang rosak yang kita kena repair. Kereta kita kalau kita bawa, bunyi apa, ada enjin, mesti kita tak, ada rosak ni, ada something ni. Mungkin dia pelak ke apa gitu ni, dia pick up pun tak ada. Kita rasa ada sesuatu yang tak kena kepada enjin kita. Tetapi hidup kita yang kita nak pandu menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada something wrong yang berlaku, kita tak dapat kesan. Subhanallah, rugilah kita kalau tidak dapat mengesan. Macam mana nak kesan? Kita sendiri boleh kesan dengan iman kita kepada Allah Ta'ala. Jadi kita rasa resah, gelisah, cemas. Itulah ada sesuatu benda yang something wrong, yang tak patut berlaku dalam hidup kita. Ayah para jemaah sekalian, nak sebut pada kita menu yang kita nak sebut. Menu ibadah ni selain daripada sembahyang, kita sebut, kita tahu dah. Kita sembahyang jemaah, kita sembahyang tarawih, kita sembahyang tahajud, kita sembahyang sunat taubat dan sebagainya, sembahyang sunat, kita sembahyang sunat duha, kita baca Quran. Itulah menu-menu sebenarnya yang ada dalam bulan Ramadan. Bukan martabak 3 lapis, bukan ayak 3 jenis, ayak 3 rasa, 3 lapis sebagainya, ataupun macam-macam lagi lah. Bukan tak boleh makan, boleh, subhanallah. Tapi itu bukan matlamat utama, itu secondary saja. Letak nombor 2, bukan nombor 1. Kita letak ni nombor 1 tu, subhanallah. Sembahyang tarawih tak mau tak larat pi hari ni, kena pulut, kena cendoi, kena apa tak larat. Walhal hak utama tu sembahyang tu. Makan tu cukup sekadar kita makan, ayah ibu sekalian. Yang nak sebut pada kita, terbabahnya kita lama dah. Bila kita memandu dalam bulan Ramadan, memandu diri kita, bukan memandu kereta, memandu diri dalam bulan Ramadan, kita terbabah. Sebab apa? Sebab kita tak tahu, kita tak sedar kemungkinan kita tak perasan bahawa yang nak kita capai ialah status la'allakum tattaqun. Moga-moga mudah-mudahan kamu mendapat menjadi
orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bukan nak suruh buka puasa ni ayat sejuk dah. Minumlah hak mana boleh, kita makanlah. Tapi bukan matlamat utama. Tapi matlamat utama ialah kita fikirlah bulan Ramadan, kita nak sembahyang, kita nak ibadah, kita nak main sembahyang, kita nak baca Quran, kita bertadarus, kita bersedekah. Dan apa jua kebajikan yang kita boleh buat. Bulan Ramadan ni banyak benda kita boleh buat kebajikan. Setiap hari dia tahun lepas dia dah tulis dah, dia tik tik tik, hak ni aku buat dah, hak ni aku buat dah. Bukan nak sebut pada orang, pada diri kita. Hak ni aku tak buat lagi. Apa dia? Pergi ziarah orang tua-tua. Contoh, orang tua-tua dalam Ramadan ni aku target, aku nak ziarah 5 orang tua-tua dalam kawasan taman ni. Aku nak pergi bagi cucuk ke kuih dan sebagainya. Sebagai satu iftar dia nak buka puasa, kita dapat pahala. Cari 5 orang contoh. Bukan nak banyak. Kalau cari sampai 50, 60 mungkin kita tak dan. Kalau sebagainya. Tapi dalam bulan Ramadan capai dah sasaran. KPI kita dah sampai dah, alhamdulillah. Bukan nak buat pada orang tak, tapi untuk diri kita. Kerana apa? Kita nak menjadikan Ramadan tahun ini lebih baik pada tahun depan. Tahun lepas ni kita tak buat, tahun ni kita buat. Tahun depan belum tentu lagi tuan-tuan. Kawan saya ni hari Jumaat sebelum Ramadan tu duk makan malam tu dengan kami ni. Duk makan dengan kami ni. Duk gelak, tak ada masalah apa pun. Saya pergi al-Ustaz, saya semayang Jumaat dia al-Ustaz. Saya buka WhatsApp lepas tu tengok depa habaq atau meninggal. Buka tengok betul kan, depa tunjuk gambar. Terkejut. Semalam duk gelak dengan kita kan. Pagi depa habaq sebelum Jumaat tu pun duk sembang, duk ada majlis dan sebagainya. Duk sihat elok ni, bukan kata sakit ke apa sebagainya. Duk sihat elok, duk gelak boleh, duk apa gitu gini. Sampai dekat-dekat Jumaat, ya Allah, mai dah malaikat. Malaikat maut yang mematikan, memutuskan segala kelazatan dunia. Habis tuan-tuan, subhanallah. Terkejut kita tengok duk setengah sihat, Allah Ta'ala tarik. Ramadan, malaikat maut tak kira dah sehari ke 2 hari ke. Ni kita ni Ramadan ni nak habis ke tak habis, kita tak tahu lagi ni. Bukan kata tahun depan, hak tahun ni pun tak tahu lagi, subhanallah. Esok pun belum tentu lagi kita tahu. Kadang-kadang kita mai, tuan-tuan, sebab tu kita kena fikir kematian ini adalah satu benda yang wajib kita akan lalui. Dia panggil wajib aradi kalau mengaji tauhid. Wajib yang akan datang, mendatang hidup kita, yang akan wajib semua akan merasai kematian. Jadi kalau kita takut kematian inilah yang kita main sembahyang ni. Yang kita sembahyang, yang kita main ziarah, yang kita main sedekah di masjid, kita main sembahyang sunat, kita main apa lagi kebajikan, apa saja kita main ke rumah Allah Ta'ala ni, kita main macam tazkirah ada ni. Saya bukan kata pada tuan-tuan, termasuk saya sendiri, yang dosa banyak ni, bagaimana kita nak buat diri kita? Ya Allah, habis kematian kita ya berselah. Saya selalu buat analogi, hidup kat dunia ni bukanlah mosat saja. Kalau kita derita pun sat saja. Kalau kita bahagia pun sat saja. Orang bahagia kita tengok rumah dia, anak beranak buka balik, semua anak cucu buka balik, kereta besar-besar semua. Tuan-tuan tengok satnya sementara saja. Tunggu 2-3 tahun tengok Allahu Akbar pakai usung, pakai tapi tengok di hospital pula. Sakit pula. Duduk di hospital lah 2-3 tahun dah, subhanallah. Bukan kita nak habaq ni kita seronok dengan kesakitan, tak nak habaq. Itulah realiti kehidupan kita semua ayah ibu sekalian. Jadi sementara saja, senang pun senang pun sementara, sederita pun sementara. Sabar kita dengan apa? Kita reda dengan Allah Ta'ala. Reda dengan Allah Ta'ala hidup kita. Kalau susah, miskin sebagainya ataupun apa jua, kita teruskan kehidupan kita untuk mencari reda Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayah ibu para jemaah sekalian, jadi nak bak pada kita ni, kematian datang dan begitu pantas. Kehidupan kita di dunia sekejap saja. Sekejap saja. Kalau ayah ibu sekalian, umur kita 60 tahun, 60 tahun saja kita duduk kat dunia ni. Kalau 600 tahun lagi tak kiamat, 600 tahun kita duduk dalam lubang. Subhanallah. Dalam lubang kubur. Allah Akbar. Subhanallah. Tak ada siapa tuan-tuan. Tak ada siapa. Kalau anak kita doa untuk kita, kalau cucu cicit kita doa untuk kita, yang lain doa untuk kita, alhamdulillah dapat manfaat. Tapi kalau anak cucu tak doa, subhanallah, kat rumah kita mungkin besar ada ikon sebagainya, masuk lubang 4 kali 6. Subhanallah. Lebih kurang lah. Kita pun tak ni suka. Kita tak lama ni kalau suka ni. Nak habaq pada kita. Itulah realiti kehidupan. Kalau kita takut, sebab itulah saya dah tengok artis-artis yang mai dekat dengan rumah Allah, yang hijrah ni, cuba tanya mereka, apa poin yang mereka menyebabkan mereka ni rasa nak berhijrah, rasa tinggal dunia.
Tinggal dunia artis. Mereka meninggalkan dunia sebelum mereka meninggal dunia. Meninggalkan dunia apa? Meninggalkan dunia seni, dunia artis. Sebab apa? Mereka fikir kematian. Mereka takut bila sebut macam ni, oh macam ni, baru dia nampak. Jadi nampak pada kita, yang kita, tuan-tuan, yang kita nak rebut, dah bulan Ramadan, Allah Ta'ala sebut mungkin hak lain, hadis Nabi yang lain, hadis Al-Quran sebagainya, jangan cerita sebagainya, dicerita oleh mudakir pentadkirah yang lain. Cuma saya sebut satu poin saja yang mudah, supaya kita semua insya-Allah ambil Ramadan yang datang dalam hidup kita pada tahun ni berbeza dengan tahun lepas. Berbeza bukan makin teruk, tapi insya-Allah dengan izin Allah, Allah bantu kita, Allah kuatkan kuatkan kita, la haula wala quwata illa billah, melainkan semua datang pada Allah Taala. Kita minta Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, minta Allah Taala bantu kuatkan kita, kuatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah ibu para jemaah rahimakumullah taala sekalian, insya-Allah tazkirah kita tak panjang, sekejap saja. Jadi kita nak sebut pada kita semua bahawa kita Ramadan yang datang, insya-Allah kita azam dengan sungguh-sungguh supaya Ramadan yang ada berbaki, ada beberapa belas hari lagi ni, kita dapat buat pecutan akhir insya-Allah. Apa yang tak boleh kita buat, belum kita buat, kita rebut buat. Dan belum benda yang kita tak boleh buat lagi, kita cuba buat. Subhanallah, walaupun suasana kita agak berbeza dengan tahun lepas. Tahun lepas masjid kosong, boleh kata. Tahun ni alhamdulillah ada ruang, peluang kita solat. Tetapi pematuhan SOP kita wajib kita laksanakan, kerana itu adalah satu tuntutan, satu keperluan yang wajib, satu kewajipan pada kita untuk elok daripada penularan wabak yang sedang melanda. Jadi ayah ibu para jemaah sekalian, kita doakan supaya Ramadan yang datang ni, tahun ini berbeza, dan kita minta doa pada Allah Ta'ala, bagi Allah Ta'ala beri kekuatan luar biasa pada kita untuk kita beribadah. Lah ni kita semayang, kita baca Quran apa juzuk dah, kita sedekah apa ringgit dah, bukan nak habaq pada orang dah, tapi nak habaq ni ada sasaran kita. Kita tolong orang tua-tua sebagainya, apa orang dah. Kita bagi kat jiran ni, bagi kat jiran pula, jangan duk harap dia lagi piring ku dah hantar lagi tu. Kita bagi kat depa cok kodok, kita dengar bau-bau macam dengan buat cok udang, kan? Kita bagi cok kodok, tunggu cok udang, tak apa, bagi tak bagi tu nak buat macam mana. Tapi nak habaq pada kita sedekah ni bukan kerana mengharapkan balasan, tapi kita sedekah kerana Allah Ta'ala, dan kita beri tu dapat kelebihan yang banyak. Jadi nak buat pada kita banyak benda yang boleh kita buat. Walaupun ada benda yang tak boleh buat. Tahun ni i'tikaf dikatakan di kemungkinan besar kita memang tak boleh buat, kerana tak tahulah sebab keadaan kita tengok kes yang berada agak meningkat sebagainya. Jadi kalau tak boleh buat, kata banyak benda lagi kita boleh buat. Banyak benda lagi boleh buat. Di badar Ramadan orang menega, mungkin sahabat-sahabat kita menega sebagainya, kita tolong beli pun bukan kita beli tu kita lambak di rumah kita. Bazar ni dekat dengan bazir. Bazar dengan bazir tu dekat-dekat nama dia. Bazar Ramadan, bazir Ramadan. Jangan jadi bazir Ramadan. Kalau nak pergi bazar, pergilah bazar. Kalau nak beli makanan, belilah. Bukan kita nak larang, belilah. Sahabat-sahabat kita nego beli. Tapi kita balik, kita sedekah kepada orang tua ataupun kepada yang orang-orang jiran kita sebagainya yang boleh kita sedekah. Itu adalah pahala yang besar. Jangan kedekut tuan-tuan, jangan kedekut duit. Sebab apa? Tak ada lagi orang sedekah muflis pasal sedekah, tak ada lagi. Allah Ta'ala gandakan rezeki. Allah Ta'ala hantar malaikat doa kita pada setiap pagi, orang yang sedekah. Jadi kita sedekah, bagilah pada siapa pun, kepada orang-orang tua sebagainya. Dan dalam taman ni pun bukan semua yang ni kita ada yang perlu kita bantu dan sebagainya. Dia orang kampung. Kawasan saya duduk tu kawasan yang kawasan yang kita kata pedalaman lah, duduk di Baling tuan-tuan. Duduk di nu, bukan di Baling. Baling nak pergi rumah saya dekat 3 jam lagi, 25 minit lebih kurang. Dekat Memali atas ni sikit. Nah, abang apa kawasan area tu? Kawasan area tu memang, ataupun kawasan area samalah. Nah, abang orang-orang di situ memang dia punya taraf ekonomi dia kira rendah lah, motong getah sebagainya. Malah mari saya cari bajet sikit. Malah mari cari
dapat bajet sikit pun kita ni bagi melu. More melu. Dia seronok lah melu seorang satu ni. Ada lebih kurang 60 orang, 70 orang main sembahyang. Kita bagi melu. Selalunya duk bagi more, bagi habis-habis lah kan. Buat kau ni tak ada dah more tuan-tuan. Kau ni kalau bagi ni pakai tok atas, tok dipegang tinggal je bayi esok. Orang bagi bihun sebab apa? Kita tak apa nak makan. Tapi di situ kalau bagi more habis tu lah. Habis. Buat mi habis, buat pulut habis. Orang kampung yang mungkinlah bagi depa tak dapat minum tu pun makan lah. Depa makan yang biasa-biasa. Tapi nak abang apa? Bukan duit saya lah saya cerita tuan nak abang atau dah bukan. Saya cari bajet, kita bagi hak mana yang boleh bagi. Subhanallah. Kalau saya bersikit hak online yang banyak. Kita beri ke apa? Seronoknya, mudahnya. Kita nak bagi apa? Nak bagi sedekah. Bagi melu satu contoh, melu kan tak kira lah, teh ke kopi ke sebagainya bagi. Sebab apa? Itu bentuk sedekah. Sedekah. Seronok. Kita kuasa kita ni makan pun dah mungkin berlebih lah. Mungkin berlebih, tapi ada juga dalam kadang-kadang kita ni yang berada dalam kita kata sederhana sebagainya, kita bantulah ya tuan-tuan, insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ni malam yang ke-12. Malam ke-12. Kita duk bilang hari nak bagi habis cepat. Tapi para awliya, para salihin, para malaikah ni, mereka makin hari makin sedih dengan hilangnya Ramadan. Kalau kita hilang sehari Ramadan, macam inilah. Kalau kita tinggal puasa sehari dah tinggal. Hadis Nabi panjang, saya baca matan panjang. Sehari kita tinggal puasa sengaja tanpa sebab ni. Kita tinggal puasa, kita nak ganti, nak puasa tersebut sepanjang hidup kita tidak akan sama dengan sehari yang kita tinggal. Betapa besarnya Ramadan sehari dalam bulan Ramadan. Jangan kata tak apa, lepas ni kita qada baliklah saja. Hari ni rasa macam tak larat lah. Walhal bukan tak larat pun. Dia nak buka tak boleh. Sebab apa? Sebab sehari yang ditinggal. Kalau dia qada balik, walaupun sepanjang hidup dia tidak akan sama pahala yang dia yang ditinggal sehari dalam bulan Ramadan. Jadi kita kena pastikan kita berada pada zon ibadah, insya-Allah. Bukan bulan Ramadan ni kita pakai buat amal ibadah, bulan Ramadan keluar kita cerai habis dak. Kita teruskan momentum, insya-Allah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita teruskan yang mana boleh. Sebab apa? Sebab kita buat ni bukan kerana manusia, tapi kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedang menuju perjalanan kita ni menuju kepada Allah. Wa qul kita minta Allah Taala qulana sahiban fi safarina, minta Allah Taala jadi peneman dalam sepanjang perjalanan hidup kita, pembimbing kita, bantu kita. Kerana apa? Kerana kita manusia yang lemah, kita manusia yang lemah, yang tidak mampu. Kita ni kerdil, kita ni hamba. Kita kena sedar bahawa kita ni hamba, tuan-tuan. Jangan ada bahasa kita ni hebat, kita ni hamba saja. Tak kira kita pangkat apa pun. Tak kira kita pangkat apa pun. Bila kita mati, habislah segala pangkat, tidak ada apa-apa dah. Habis dah semua, kan? Yang waktu tu kalau tanya apa yang kita nak, kalau boleh cakap dia bangun, dia nak apa? Dia nak buat amal ibadah, dia nak sedekah, dia nak buat amal ibadah, dia nak sembahyang, dia nak buat amal ibadah lah. Tetapi sudah berlalu. Bila kematian datang, segalanya sudah buku ditutup, habis dah cerita dia. Kecuali ada beberapa benda yang kita baca. Idza mata ibnu adam in qata' amalu ila min thalathin. Hadis kita baca ada 3 jenis yang kita selalu baca, tuan-tuan. Jadi ayah ibu para jemaah sekalian, nak sebut pada kita Ramadan al-mubarak, Ramadan yang diberkati. Diberkati dengan amal ibadah. Ada orang buat Ramadan al-murabak, bukan murtabak. Seja pun salah, tuan-tuan. Subhanallah. Ramadan al-mubarak, Ramadan yang diberkati. Apa maksud diberkati? Maksudnya dalam bulan Ramadan Allah beri pada kita keberkatan. Apa dia berkat? Khair, ziyadatul khair. Allah Ta'ala gandakan kebaikan pada kita. Jadi rugilah kalau bulan Ramadan kita lenok. Dah bulan Ramadan orang buat amal ibadah, dia banyak duk zikir. Zikir apa? Zikir 2 huruf sehari tu dia pagi sampai petang. Subhanallah. Dia zikir 2 huruf ni. Orang zikir benda lain, dia duk zikir 2 huruf ni. Rugi, tuan-tuan. Kita gunakan waktu yang ada ni untuk kita teruskan. Kita
buat kebajikan dan juga apa jua. Pegang tasbih itu zikir subhanallah subhanallah hari ni, zikir harian dan sebagainya. Itu dah yang kita buat. Jadi sekadar itu saja pengisian kita lebih kurang 20 minit. Kan nak tambah lagi tuan-tuan. Tuan tengok hari lambat dah malam ni. Tuan-tuan nak beli umrah 5 minit saya sejam setengah tak sampai lagi. Tapi tak apa tuan-tuan, insya-Allah. Subhanallah. Ramadan ni tuan-tuan kita hidupkan malam-malamnya insya-Allah dengan banyakkan amal ibadah. Kita banyak sebab kita duduk dalam kubur nung gelak gelita tuan-tuan, gelak gelemat tuan-tuan. Nak teman kita gelak gelita tu dengan Al-Quran, dengan semayang, dengan amal ibadah. Itulah nak tolong kita. Siapa pun tak ada arah tuan-tuan. Saya tengok kalau kita buat kajian, orang tu seminggu, 2 minggu anak dia teriak lah, anak dia bengkak mata lah. Lepas 2 minggu tu mata pun tak bengkak lah. 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Dia ingat, bukan tak ingat. Ingat. Kebanyakan. Jangan kata tak ingat. Kebanyakan dia makin lupa, dia lupa. Nak baca doa kat mak dia pun yang meninggal pun dia tak. Dia jangan lupa lemah sekali baca. Jadi tuan-tuan, kalau Ramadan ni kita jadikan bulan Ramadan, kita banyakkan doa malam-malam. Doa, angkat tangan minta doa. Sebelum kita sahur, kita baca apa? Kita baca istighfar kepada kedua ibu bapa kita. Jangan lupa tuan-tuan setiap malam. Kita baca doa istighfar bukan ke kita saja. Kita dah baca astagfirullahalazim, tu boleh bagus, yang tu bagus kita baca satu part dalam hidup kita baca. Satu part yang lain kita baca juga, jangan lupa. Doa keampunan kepada ibu dan ayah kita, jangan lupa. Ni kita baca kat kita saja. Baca doa macam mana? Itulah mudah-mudah kita boleh baca Allahumma fili wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Yang tu yang kita baca Al-Quran, yang tu mudah. Kalau panjang sangat Allahumma fili wa liwalidayya, sekat tu pun tak apa dah. Tak ingatlah panjang sangat. Baca sekat tu tak apa. Ataupun tak ingat langsung nak baca Arab, minta doa dalam bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, apalah dosaku ya Allah, apalah dosa kedua ibu bapa aku ya Allah. Jauhlah mereka daripada azab kubur dan azab neraka-Mu ya Allah, masuklah mereka dalam syurga-Mu ya Allah. Bacalah doa apapun. Jangan lupa kita baca istighfar kepada siapa? Kepada mak dan ayah kita sebelum waktu sahur. Sebelum waktu subuh tu, waktu sahur tu, kita gunakan waktu kita sebelum kita makan ke atau lepas kita makan, ada waktu kita sembahyang. Jangan lupa baca doa. Allahumma fili wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Untuk mak kita sendiri, untuk ayah kita sendiri. Tuan-tuan, jangan lupa sebab Allah Taala telah memuji wa bil asharihum yastaghfirun. Dalam Quran Allah puji, dan waktu sahur orang mereka ni meminta keampunan. Meminta keampunan maksud dia waktu tu waktu terbaik antara yang kita boleh minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dosa banyak. Jangan nak kata kita tak ada dosa apa, kita tak ada dosa apa. Ada dosa tuan-tuan. Saya petik ringkas sebelum tutup. Bagaimana saya cerita tuan-tuan, seorang nabi pada zaman Bani Israel. Nabi dia bila disebut oleh malaikat, dia kata, wahai Nabi Allah, sesungguhnya segala dosamu telah terampun. Maka dia kata pada malaikat, wahai malaikat, mengapa Allah ampunkan dosa aku? Dia tanya, mengapa Allah ampunkan dosa aku? Sedangkan seumur hidup aku rasa aku tak nak buat dosa apa pun. Dia ni buat amal ibadah, dia semayang, dia zikir, dia tak buat benda lain, maksiat lain. Dia buat amal ibadah saja. Dia kata, mengapa Allah ampun dosa aku sedangkan aku rasa aku tak pernah buat dosa walaupun sedikit. Malaikat kata, wahai Nabi Allah, pernah satu ketika dahulu kamu telah ditimpa ujian, kamu jadi satu penyakit pada kamu, penyakit kulit, yang kamu menyebabkan kamu gatal badan. Maka ketika mana kamu bangun subuh, waktu kamu nak bangun sembahyang tahajud, kamu bangun, kamu gaul tu, kamu kata, kamu merungut, Allah uji kamu merungut, nak pergi sembahyang, gatal, awak lah gatal sangat, macam kita lah, awak lah gatal gini. Kamu merungut itu menyebabkan pahala 50 tahun kamu terhapus begitu saja. Subhanallah, Allahu Akbar. Ni Nabi Allah, Nabi sebelum daripada Rasulullah SAW. Kita mongok tak? Kita ni mongok macam-macam, hak ni tak ada, hak ni tak ada. Kita banyakkan didik jiwa kita redha dengan Allah Ta'ala. Kita minta pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala beri insya-Allah. Wallahu khairur raziqin. Kita yakin Allah Ta'ala bagi rezeki, Allah Ta'ala sembuh. Kita sakit, Allah Ta'ala penyembuh. Orang sakit tu tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi satu keladatan ibadah. Dia semayang, aku sakit ni ya Allah,
Aku ni tak lama dah ni, dia duk puasa macam tu. Yang sakit duk makan ubat dekat nak segenggam ni, 10 tahun dah duk makan ubat, duk sihat dah. Sakit cara sihat, cara sakit lah. Allah Ta'ala okey pun. Hak duk robah terguli ni tak sakit apa tuan-tuan. Dengar-dengar dia berkata tak ada dah, inna lillah. Pasal apa? Serangan jantung. Hak nulah ni mati tiba-tiba. Yang duk sakit ni tak jadi apa lagi. Nabak mereka kita, hak sakit belum tentu. Hak tak sakit ni kena ingat. Tapi nabak sakit tu juga adalah satu signal bahawa kita ni Allah Ta'ala nak bagi kita dekat dengan Allah Ta'ala. Ingat akan kehidupan kita di sana. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat pengajaran InsyaAllah lebih masa tuan-tuan. Tuan-tuan dah tengok kecing gigi dah, saya pun sekaya juga ni. Jadi kita berhenti kat sini insyaAllah. Mudah-mudahan ayah ibu para jemaah sekalian, kita mohon pada Allah agar diberkati oleh Allah Ta'ala. Ramadan kali ini Ramadan yang berbeza dari sebelumnya insyaAllah. Dan Allah Ta'ala beri kekuatan pada kita berterusan. Sekadar itu saja, kita sambung solat kita. Aku lupa lihada. Astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.